Hanya RM60 yang perlu dibayar pelancong asing dan tempatan bagi menjalani ujian RTK antigen untuk memasuki Sabah sempena pembukaan semula sempadan negara bermula esok. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, keputusan yang ditetapkan kerajaan negeri itu dijangka akan melonjakkan semula industri pelancongan di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung pembukaan semula sempadan negara bermula Jumaat selepas menyempurnakan pelancaran Travel Safe Alliance Malaysia bagi Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata dengan hanya mengenakan RM60 saja kepada setiap pelancong yang masuk, ia suatu keputusan yang baik untuk industri pelancongan di negeri ini. Sementara itu, kadar bayaran zakat fitrah bagi negeri Sabah pada tahun ini dikekalkan iaitu sebanyak RM7. Mufti Sabah Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar berkata kadar zakat fitrah itu adalah berasaskan sukatan 2.7 kg beras yang dimakan oleh majoriti penduduk di Sabah ini. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena pengisytiharan kadar zakat fitrah bagi negeri Sabah di Wisma Muiz hari ini. Sementara itu diminta mengulas berhubung prosedur operasi standard solat tarawih di negeri ini. Bungsu berkata umat Islam dibenarkan mengerjakan solat tarawih mengikut kapasiti penuh masjid. Menjelaskan dengan lebih lanjut, beliau memaklumkan dari segi saf jemaah adalah rapat namun tidak bertemu bahu serta kaki mengikut sejadah yang dibawa masing-masing. Manakala usahawan di negeri ini digalakkan supaya menerokai bidang atau produk baru yang lebih sesuai dengan pasaran dunia pada masa kini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Yaakob Han berkata ia perlu agar perniagaan dan produktiviti terus relevan dan berdaya saing serta maju seperti dalam bidang pertanian, perladangan, perkhidmatan, kejuruteraan, kesenian, multimedia dan lain-lain. Katanya begitu juga dengan bisnes usahawan sepanggar BUS yang digalakkan supaya membuat penampilan yang lebih mantap dan efisien di samping dapat mempertajamkan lagi ilmu marketing digital. Yaakob berkata antara peluang yang disediakan kerajaan adalah seperti kursus, latihan dan program keusahawanan agar dapat memantapkan lagi kemahiran dan perniagaan masing-masing. Yaakob berkata beliau mengharapkan agar komitmen seperti ini akan dapat diteruskan untuk membantu dan membimbing usahawan yang terdapat di dalam BUS. Berita seterusnya, seorang gadis nekat terjun dari kenderaan e-hailing untuk menyelamatkan diri selepas dicabul dan disamun pemandu dalam kejadian di Kampung Kobuni, Jalan Kion Som Inanam pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 9 pagi itu, mangsa berusia 19 tahun yang bekerja sebagai jurujual mengalami kecederaan dan diselamatkan penduduk kampung berhampiran. Mangsa dikatakan menempa perkhidmatan e-hailing kenderaan jenis Prodo Azia warna biru gelap untuk ke tempat kerjanya di Menggatal. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, kenderaan dipandu lelaki bernama Zahir mengatakan akan mengambil jalan singkat iaitu melalui Jalan Kion Som kerana jalan sesak. Katanya ketika berhampiran dengan air terjun Kion Som, suspek meminta mangsa untuk beralih ke tempat duduk hadapan. Suspek kemudian memegang paha mangsa dan berikutan itu mangsa memberi amaran supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Namun pemandu kemudian mengeluarkan pisau kecil dari begnya dan meminta wang daripada mangsa. Menurutnya mangsa yang bimbang diapa-apakan lalu bertindak melompat keluar dari kereta yang sedang bergerak. Mangsa kemudian menghubungi rakannya sebelum mengambil mangsa dan membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mangsa yang luka di bahagian siku dan lutut kemudian membuat laporan polis pada jam 1.14 tengah hari tadi di Balai Polisi Nanam. Beliau berkata hasil semekan mendapati nombor pendaftaran kenderaan jenis itu disyaki palsu dan didaftarkan ke atas sebuah kereta Proton Saga. Siasatan kini giat dijalankan bagi mengesan suspek yang memandu kereta jenis Pro 2 Azia. Seterusnya, seramai 236 pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan di depot imigresen di negeri ini dihantar pulang ke negara asal mereka di Indonesia melalui jalan laut hari ini. Semua parti itu dihantar pulang menerusi feri dari terminal feri penumpang Tawau ke Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara, Kaltara, Indonesia. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata, proses penghantaran pulang parti melalui jalan laut adalah kali pertama dilakukan
pada tahun ini. Katanya penghantaran kali ini membabitkan seramai 179 lelaki, 40 wanita dan 17 kanak-kanak yang telah disahkan negatif COVID-19 serta lengkap vaksinasi. Beliau berkata setakat ini seramai 706 orang warga Indonesia yang masih ditahan di 4 depot imigresen di Sabah selepas pengusiran hari ini berjaya dilakukan. Dalam pada itu, Sharifah menjelaskan pihaknya sudah menghantar pulang seramai 78 parti daripada pelbagai negara melalui laluan udara. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.